Wabak COVID-19 pertama kali telah dilaporkan di bandar Wuhan dari China pada akhir tahun 2019. Warga negara Malaysia pertama diagnosis pada 3 Februari dan kes tempatan pertama berlaku pada kes jangkitan kelima. Pada 3 Julai 2020, negara kita Malaysia telah mengumpulkan sejumlah 8,648 kes coronavirus pada tahun 2020. Sejak itu, jumlah kes meningkat secara perlahan dalam satu digit. Tetapi, gelombang wabak kedua bermula pada 27 Februari. Seperti yang kita sedia maklum, penularan wabak COVID-19 di negara kita bermula seawal 25 Januari 2020. Bermula dari detik itu, pihak kerajaan telah berusaha untuk memutuskan rangkaian penyakit tersebut. Pelbagai inisiatif telah dikeluarkan oleh pihak kerajaan dalam memastikan bukan sahaja wabak ini dapat dihapuskan dengan segera, malah kelangsungan hidup rakyat juga dapat diteruskan. Namun begitu, keberkesanan setiap inisiatif yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan ini tidak akan mendatangkan hasil yang diinginkan jika rakyat tidak memberikan kerjasama kepada pihak kerajaan. Dan disebabkan oleh kerjasama yang diberikan oleh rakyat Malaysia yang berbilang kaum inilah, negara Malaysia kini telah berada di fasa pemulihan dalam menangani wabak penyakit ini. Virus COVID-19 juga memberi impak terhadap agama dan budaya. Beberapa perubahan yang dihadapi oleh penganut agama di Malaysia dapat dilihat. Antaranya adalah penutupan pusat ibadah seperti masjid, gereja, kuil dan sebagainya. Sebagai contoh, umat Islam digalakkan untuk menunaikan solat fardu berjemaah di rumah bersama keluarga sendiri. Hal ini kerana keselamatan dan kebersihan di rumah adalah lebih terjamin. Perkara ini secara tidak langsung dapat mengeratkan hubungan kekeluargaan. Dari segi budaya pula, semasa perayaan baru-baru ini, kita hanya dibenarkan untuk menyambut hari pertama perayaan bersama ahli keluarga terdekat. Beberapa SOP telah diperkenalkan semasa hari perayaan, antaranya adalah penggunaan mask, hand sanitizer, tidak berkongsi makanan dan minuman dan juga tidak bersalaman. Penularan COVID-19 di negara kita telah menyebabkan kita mengubah amalan lama kita kepada amalan yang baru, iaitu dikenali sebagai the new norm. Contoh norma baru yang boleh kita lakukan adalah online learning dan beriadah di rumah. Kaedah belajar dari rumah merupakan satu keperluan seiring dengan Perintah Kawalan Pergerakan yang dilaksanakan bagi membendung penularan wabak COVID-19. Para pelajar perlu beralih kepada pelajaran atas talian untuk sentiasa berhubung dengan tenaga pengajar bagi memastikan sesi pembelajaran tidak tertangguh. Contoh yang kedua ialah tidak beriadah di tempat awam dan tempat tertutup. Bagi menyelesaikan masalah tersebut, kita diseru untuk beriadah di rumah sahaja. Aktiviti yang boleh kita lakukan ialah seperti berjoging di kawasan rumah, lompat tali dan berbasikal. Pada awal tahun ini, berlakunya peralihan kerajaan yang tidak dijangka dan penularan wabak COVID-19. Apabila Tan Sri menyebut tentang cabaran dan keadaan yang kita hadapi sekarang ini, Tan Sri juga tidak terlepas dari suara-suara yang mungkin mempersoalkan berkaitan dengan kerajaan. Saya dalam keadaan sejak awal duduk di kursi Perdana Menteri, saya tak fikir soal politik. Soal pokok sekarang ini, saya tak nak dengar dah. Yang mereka nak tahu, apa kajian buat. Apa Perdana Menteri, Jemaah Menteri dan juga pekerjaan kerajaan laksanakan untuk mengenangani isu-isu penting yang kita sedang hadapi. Sebab itu saya tidak pun dalam mana-mana kenyataan nak mengulas soal-soal yang dikaitkan dengan politik. Bagi saya, ini adalah amanah dan tanggungjawab. Saya nak melihat kerajaan berfungsi. Saya dah sebut sewaktu pembentukan Jemaah Menteri, this is a functional government. Kerajaan yang berfungsi, yang melaksanakan tugas. Yang ini saya nak buktikan. Yang saya fikir inilah rakyat mahu diutamakan. Setiap individu di Malaysia, tidak kira bangsa dan agama, telah mengamalkan kehidupan norma baharu untuk mencegah COVID-19 dengan mengamalkan 3W, iaitu wash, wear and want.
Penularan penyakit COVID-19 ini telah memberi lebih banyak masa untuk setiap individu bersama dengan ahli keluarga. Bukan itu sahaja, setiap ahli keluarga dapat menjadi lebih kreatif dengan melakukan pelbagai aktiviti yang berfaedah di dalam rumah. Bagi mengelakkan penularan wabak COVID-19 di sekolah, penutupan pembukaan sekolah merupakan salah satu langkah yang baik kerana jumlah pelajar di sekolah amatlah tinggi dan berkemungkinan dengan satu jangkitan boleh menyebabkan Malaysia dalam ancaman penyakit ini. Para guru tidak pernah lekang untuk menabur benih ilmu menerusi pembelajaran atas talian. Bagi peranan masyarakat telah mengamalkan aktiviti kekal berada di rumah atau stay at home untuk menghilangkan diri daripada virus COVID-19. Pada masa yang sama, masyarakat dapat meluangkan masa bersama-sama keluarga mereka. Ibu bapa boleh menjadi kreatif dengan melakukan pelbagai aktiviti bersama anak mereka seperti beriadah, bersukan, berkebun dan sebagainya. Hal ini juga dapat memupuk perasaan kasih sayang di antara mereka serta dapat mengeratkan silaturahim di antara mereka. Bagi peranan kerajaan telah melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan pada peringkat awal wabak COVID-19. Perintah Kawalan Pergerakan ini telah dilaksanakan secara berfasa di seluruh negara. Hal ini bertujuan untuk mengekang sumber wabak coronavirus. Kerajaan juga telah merangka holistik bantuan prihatin. Rakyat yang telah terjejas akibat wabak COVID-19 akan menerima bantuan serta inisiatif yang telah digariskan dalam pakej rangsangan ekonomi. Bantuan ini bertujuan untuk melindungi rakyat, memperkukuhkan ekonomi negara serta melindungi perniagaan. Kesimpulannya, Malaysia patut berbangga dengan pencapaian ini. Kita harus berbangga sebab kita telah mencapai satu keadaan yang baik, malah antara yang terbaik di dunia. Ini menunjukkan bahawa Malaysia merupakan sebuah negara yang cekap dan berbelang bangsa di mana mereka telah berjaya melawan arus virus COVID-19, menunjukkan bahawa Malaysia merupakan sebuah negara yang efisien. Maka dengan itu, perpaduan haruslah sentiasa dipupuk kerana bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Perpaduanlah punca kemenangan kita. Bangkit semua demi negara, selamanya kita merdeka. Sayangi